Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita ucapkan sabas tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh negara ini. Isu tapak kuil di Kuala Lumpur kini selesai dan kita ucapkan sabas tahniah kepada kerajaan dan juga semua yang terlibat yang telah bersama-sama bersatu padu menyelesaikan masalah itu. Dan yang lebih menarik lagi, kita rakyat Malaysia sangat menyanjung perpaduan dan juga kesatu paduan dalam segala perkara. Namun demikian, tidak dapat menyenangkan 100% hati semua orang. Ada saja yang tak suka. Walaupun tindakan penyelesaian telah dibuat dengan cukup sempurna oleh kerajaan perpaduan, khususnya pihak-pihak berkuasa yang ada di Kuala Lumpur dan Anwar Ibrahim sendiri turun padang membantu menyelesaikan hal itu, adalah beberapa orang ini yang pura-pura kononnya mahu menjadi hero pula. Walaupun Anwar Ibrahim sudah memberitahu, jangan cuba menjadi hero, jangan cuba nak berlagak seperti hero dalam isu berkaitan dengan 3R. Tapi ada sajalah yang menjadi hero. Kali ini kita petik daripada Harapan Daily untuk manusia bernama Firdaus Wong Wei Hung, ditulis oleh Muhammad Haris Abdul Ghani. Majlis Pecah Tanah Pembinaan Masjid Madani telah pun selesai. Semalam, kita rakyat Malaysia cukup bangga dengan pencapaian Kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim kerana kini masuk dalam sejarah. Pecah tanah pembinaan Masjid Madani selesai dan pembinaan akan bermula. Kini isu-isu yang timbul pun dah hampir selesai. Kuil setuju pindah dan pembinaan masjid akan berjalan. Tapi masalah tak puas hati kau terus terjadi. Kau persoalkan kenapa Menteri Wilayah nasihatkan Jekyll supaya tak ambil tindakan undang-undang pada kuil. Ini pandangan aku, kata penulis di Harapan Daily ini. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang cintakan keamanan, Jekyll bawa naik kot bila paling cepat akan selesai. Kalaulah Jekyll ini meneruskan tindakan bawa isu ini ke mahkamah dan tidak mendengar nasihat daripada Menteri Wilayah, apa akan jadi? Persoalannya, bila paling cepat akan selesai kes ini jika dibawa ke mahkamah? Jawapannya mudah. 5 tahun paling cepat. Itu jawapannya. Akan pergi ke mahkamah terpaling tinggi. Di Malaysia kita tahu prosesnya. Daripada rendah sampailah yang paling tinggi akan mengambil masa bertahun-tahun. Itu daripada yang paling rendah ke paling tinggi. Dengan adanya lagi rayuan, bantahan dan lain-lain. Tukar peguamlah, tukar hakimlah, tukar mahkamahlah dan sebagainya. Bayangkan, adakah itu akan cepat? Tidak. Jawapannya mungkin akan ambil masa 6 hingga 7 tahun. Persoalannya, 6 hingga 7 tahun ini masjid dapat dibinakah atau tidak? Jawapannya tidak. Kuil akan dapat berpindah? Pun tidak juga. Katalah Jekyll menang. Mahkamah suruh kuil dirobohkan atau dipindahkan. Berapa lama boleh selesai? Kau boleh bagi jaminan boleh selesai dengan segera. Mungkin 1 hingga 2 tahun lagi masjid dapat dipindah masa ini? Jawapannya tidak, kata penulis. Itu kalau menang. Kalau kalah, macam-macam boleh jadi dalam keputusan mahkamah. Kalau Jekyll kalah, apa akan jadi? Masjid boleh dibina? Jawapannya pun tidak. Jekyll menang dan pada masa sama mungkin mahkamah buat keputusan untuk bagi pampasan pada kuil. Apa jadi? Sama macam senario sekarang. Kalau Jekyll menang di mahkamah dan perobohan atau perpindahan kuil tak jadi dengan aman. Nak cakap kat kau, 10 tahun isu ini tak selesai. Jekyll bawa bincang 10 tahun. Mana kau masa 10 tahun lepas? Apa kau perjuangkan 10 tahun lepas untuk masjid ini terbina? Soal penulis kepada Firdaus Wong.
nak suruh berlawan di mahkamah dalam dok bertahun berlawan di mahkamah. Masjid Madani dah boleh siap sepenuhnya. Duit kos turun naik mahkamah mungkin Jekyll boleh cover berpuluh ekon dalam masjid baru tersebut. Saudara-saudara sekalian, kita ucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan, bahkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah mendoakan proses isu berkait dengan kuil dan pembinaan Masjid Madani di Kuala Lumpur. Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan begitu baik dan sempurna. Semua orang mendapat yang terbaik. Dan kita ingin ucapkan syabas kepada kepimpinan di Kuala Lumpur dan khususnya pemimpin negara sekarang kerana berjaya menyelesaikannya tanpa ada sebarang kejadian yang tidak diingini. Bagi manusia yang bernama Firdaus Wong Wei Hung itulah yang ditulis oleh Muhammad Haris Abdul Ghani. Cukup mudah difahami dan cukup mudah untuk dihadam. Semoga kita semua rakyat Malaysia mengamalkan toleransi yang sebaik-baiknya. Selamat menyambut bulan Syawal yang akan menjelma tidak lama lagi. Selamat menyambut Hari Raya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi fakta yang pastinya paling dibenci oleh walaun pembangkang dan juga pemimpin-pemimpin yang suka makan rasuah. Sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau telah memulakan pendirian dan juga kuasa beliau dengan menyatakan satu pendirian, menyatakan bahawa beliau akan memerangi segala rasuah, penyalahgunaan kuasa dan juga kebobrokan dalam tata kelola di negara kita. Semua itu telah pun dibuktikan bukan hanya dengan kata-kata dan air liur. Kalau sebelum ini pemimpin-pemimpin terutamanya kerajaan terdahulu hanya seperti batuk di tangga, tidak terlalu serius dalam menjalankan memerangi perang rasuah itu, Anwar Ibrahim kali ini benar-benar melakukannya. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang produk bagi mereka yang ada masalah gout, kencing manis, dan tinggi darah. Saya kongsikan dengan Anda produk terbaik yang ada di pasaran sekarang, harganya paling murah dan paling penting sangat berkesan dan telah memberikan ramai orang manfaat dan nikmatnya. Sediakan payung sebelum hujan nanti supaya raya Anda tak akan ada masalah gout. Kalau ada pun ada persiapan. Jadi beli cepat produk ini. Baik. Kartel. Sepanjang Malaysia merdeka muncul pelbagai jenis kartel. Tetapi kesudahan kepada segala kartel-kartel ini nampaknya seperti tiada penghujungnya. Kartel-kartel dilihat seperti lut ataupun kebal terhadap apapun undang-undang. Kerana ada beberapa kartel yang didalangi orang-orang tertentu, didalangi ataupun dilindungi oleh orang-orang besar yang berpangkat-pangkat dan ada juga pula yang berpengaruh. Itu sebabnya kartel seakan-akan susah diperangi. Tetapi ketika kerajaan Madani di zaman Madani perpaduan ini, kartel diperangi habis-habisan. Dah berpuluh-puluh tahun kita membincangkan soal ini. Dan sekarang kita ada menteri yang menyatakan cukup, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kerajaan Madani jelas mahu menumpaskan aktiviti kartel dan rasuah. Usaha ini memerlukan tekad politik bagi menghentikan amalan yang telah bertapak sekian lama. Tidak pernah dalam mana-mana kerajaan sebelum ini yang sangat komited untuk memusnahkan aktiviti kartel dan rasuah seperti yang ditunjukkan oleh kerajaan Madani sekarang. Membangun Malaysia Madani. Oleh sebab itu, ini saya senaraikan kepada anda komitmen kerajaan Madani memerangi kartel dan senarai-senarai kartel yang sedang dan telah diperangi pada zaman Madani. Ramai orang yang tak suka dengan benda ini. Tetapi bagi anda yang suka, share video ini supaya semua orang tahu bahawa Anwar bukan sekadar
bercakap kosong ataupun kerajaan ini bukan sekadar bercakap kosong, tapi benar-benar mengisytiharkan perang besar-besaran terhadap kartel. Pertama, perang kartel atau kartel yang telah diperangi di zaman Madani ialah kartel perolehan TLDM, yang mana tuntutan palsu kepada 13 buah syarikat pembekal yang menguruskan kerja pembinaan di sebuah kem TLDM melibatkan jumlah nilai melebihi 9 juta ringgit telah ditumpaskan oleh kerajaan Madani. Kedua, kartel yang turut menggemparkan seluruh Malaysia ialah kartel baja, yang mana pengagihan dan pembekalan kontrak baja padi di sebuah pertubuhan di bawah kawalan sebuah kementerian yang dianggarkan bernilai 1.8 bilion. Yang ini pun membuatkan ramai orang yang tak dapat duduk tenang, kerana beberapa orang penting dan berpengaruh besar turut disenaraikan terlibat dalam kartel baja ini. Kartel yang ketiga yang telah diperangi semasa zaman kerajaan Madani ialah kartel umrah. Kartel inilah yang paling dikutuk oleh rakyat Malaysia kerana senang-senangnya mereka mengambil kesempatan terhadap orang-orang yang ingin mengerjakan umrah. Umrah terlibat dalam perjanjian penetapan harga bagi perkhidmatan perjalanan umrah di Malaysia bermula pada awal tahun 2023. Inilah modus operandi dan kerja kartel umrah. Mereka melakukan penetapan harga bagi perkhidmatan perjalanan umrah di Malaysia bermula pada awal 2023. Keempat, kartel dadah Sabah. Sindiket pengedaran dadah jenis sabu terbesar di Sabah yang disyaki mula beroperasi sejak tahun 2015. Tertanya-tanya kita, tahun 2015, siapakah kerajaan pada waktu itu? Saudara, dengan adanya perang kartel ini, maka kartel dadah di Sabah berjaya ditumpaskan. Kartel yang seterusnya yang diperangi pada zaman kerajaan Madani ialah kartel tuntutan perkeso, yang mana modus operandinya ialah pemalsuan tuntutan hilang upaya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso di Pulau Pinang. Yang ini pun memang betul-betul luar biasa. Namun kerana kecekapan pihak SPRM, PDRM dan pihak-pihak yang terlibat, terutamanya sokongan kerajaan Madani, kartel tuntutan perkeso berjaya ditumpaskan. Dan kartel yang begitu lama bertahun-tahun tak siapapun berani kacau, kartel daging, akhirnya diperangi semasa zaman Madani. Kartel daging ini ialah menyeludup daging beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum dibungkus semula daging berkenan menggunakan logo halal dan dijual di Malaysia. Kartel yang seterusnya ialah kartel tender. Monopoli sebanyak 345 tender daripada beberapa kementerian dan agensi kerajaan di seluruh negara dan dipercayai beroperasi sejak tahun 2014. Tahun 2014, siapakah Perdana Menteri dan kerajaan pada waktu itu? Itu menjadi persoalan besar. Namun, hari ini kartel tender ini sudah ditumpaskan dan mungkin inilah sebabnya beberapa orang yang sangat berpengaruh mungkin pernah terlibat atau pernah makan duit dalam tender kartel ini mungkin marah dengan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim kerana pendapatan sakau mereka sudah diberhentikan. Syabas kepada kerajaan Madani. Dan yang terakhir, yang paling tular pada waktu ini, terutamanya pada waktu raya atau Ramadan ini, ialah kartel bazar. Kumpulan tertentu menguasai tapak bazar melalui pelbagai taktik kotor, termasuk pengaruh politik, rasuah dan manipulasi sistem penyewaan. Yang ini memang
paling dikutuk. Saudara, itulah dia komitmen kerajaan Madani memerangi kartel pada zaman Madani ini. Berjaya, iya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.